UMNO perlu menarik sokongan terhadap Ismail Sabri bagi menghentikan kezaliman beliau. Dalam bahasa Inggeris, ayat yang biasa digunakan ialah kill or be killed. Kita bukan minta MP UMNO ataupun MKT UMNO membunuh sesiapa, tidak. Tetapi hari ini tuan-tuan, kita berada di dalam senario, kita berada di dalam keadaan sama ada kita ini akan dibunuh atau kita kena bertindak tegas mengambil tindakan ke atas Ismail Sabri. Sebelum ni saudara, saya nak mengelak daripada membicarakan tentang apa yang telah Ismail Sabri buat. Dua lagi pertuduhan dikenakan ke atas diri saya. Sebab hari Jumaat lepas, cukup pantas tuan-tuan, hari Jumaat lepas saya telah dipanggil oleh pihak polis. Ada 4 kertas siasatan disiasat ke atas saya. Baru je hari Jumaat lepas, mereka akan melakukan 2 pertuduhan. Pertuduhan ke atas saya ni laju betul mereka buat. Tetapi hari ini kita tunggu bila Ismail Sabri nak membenarkan pertuduhan dilakukan ke atas Hakim Nazlat, pertuduhan dilakukan ke atas Zeti Akhtar Aziz, suaminya Taufik Aiman, anaknya Aziz Taufik yang menerima 715 juta daripada Jolo. Pertuduhan ke atas Nur Muhammad Yaakob yang menerima 85 juta daripada Jolo. Pertuduhan ke atas Nick Faisal yang telah meminta 5 juta US dollar daripada Jolo, daripada Tim Lesnar. Pertuduhan ke atas Jolo yang hari ini dikesan berada di Disneyland, tuan-tuan, Disneyland Shanghai. Sedang berehat-rehat, bercuti-cuti kerana tidak ada orang mencari dia. Dia menerima 1.2 bilion US dollar. Tetapi sehingga hari ini kerajaan Ismail Sabri tidak pun melakukan penawaran kepada individu-individu ini, tuan-tuan. Sebaliknya, baru hari Jumaat lepas saya dipanggil esok pagi jam 9 pagi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, di Mahkamah Cyber Kuala Lumpur. Sama tempat dengan Mahkamah Tinggi, tempat Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid dibicarakan. Saya akan berhadapan dengan 2 pertuduhan baru. Seperti biasa, saya rasa taktik dia ialah dia tahu keadaan kewangan kita macam mana. Mungkin dia akan mengenakan, dia akan meminta, Jabatan Peguam Negara akan meminta apa yang dipanggil sebagai ikat jamin yang tinggi. Bila kita tak boleh bayar, maka kita akan disimpan sehinggalah kita boleh dibayar ataupun sehingga selesai kes. Saudara, saya mengharapkan apa yang berlaku pada saya berlaku pada kawan-kawan yang lain, termasuklah Datuk Jamal. Kes bulan 11 patutnya bicara, hari semalam tiba-tiba disegerakan dan beliau tewas dengan bayaran cin 500,000. Kes yang sudah pun dibuang ataupun di DNA kan, tiba-tiba muncul balik minggu depan. Ada lagi 1 kes dia. Jadi salah Datuk Jamal ni, tuan-tuan, dia hanya menjadi perantara yang telah membawa ketua-ketua UMNO bahagian untuk berjumpa dengan Datuk Seri Ismail Sabri, meminta Datuk Seri Ismail Sabri tidak campur tangan dalam urusan mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak. Akibatnya, saudara, beliau telah pun dipercepatkan kes-kes beliau, termasuklah saman yang dibuat oleh Maria Cik. Jadi saya tak terkejut. Saya memang dah menjangkakan apa yang bakal berlaku esok. Inilah apa yang berlaku sekiranya lagi lama, tuan-tuan, kita bertindak ke atas Ismail Sabri, lagi lambat MP BN menarik sokongan ke atas Ismail Sabri. Kita pun tahu 2 hari sudah, 29 hari bulan Ogos, Jabatan Peguam Negara telah mengeluarkan satu surat meminta supaya dipercepatkan kes Datuk Seri Zahid, meminta Hakim Khalid untuk melapangkan kes 1MDB.
Peguam Datuk Seri Najib juga menerima surat meminta supaya kes Datuk Seri Najib dilapangkan supaya boleh dipercepatkan kes Datuk Seri Zahid Hamidi. Tuan-tuan, ini semua adalah bukti jelas bahawa terdapatnya campur tangan politik, campur tangan Jabatan Peguam Negara di dalam institusi kehakiman yang tidak sepatutnya berlaku. Baik Perdana Menteri tak sepatutnya campur tangan, baik Peguam Negara tidak sepatutnya diktat seperti mana yang diungkapkan oleh Hakim Khalid. Dia kata dia tidak akan membenarkan mahkamah didikte oleh mana-mana pihak. Dan dia kata untuk menentukan kes mana jalan dulu, kes mana jalan kemudian adalah budi bicara mahkamah. Bukan awalik. Mahkamah dia ada hak untuk menentukannya. Tuan-tuan, itulah apa yang berlaku hari ini. Dan kalau kita lagi lambat bertindak, tuan-tuan, maka saya bimbang takut Ismail Sabri akan bunuh kita dulu. Bunuh ni bukan maknanya bunuh mengambil nyawa kita, tetapi menamatkan kerjaya politik kita dengan menjatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Zahid di mahkamah, dengan mengenakan saya, mengenakan sahabat-sahabat yang tidak bersama dengan Ismail Sabri ni, menggunakan apa juga cara. Ada yang menggunakan SPRM, ada yang menggunakan polis, ada yang menggunakan lembaga hasil dalam negeri, ada yang macam-macam cara. Apabila Kerajaan Pakatan Harapan memerintah pada tahun 2018, tak pernah berlaku Latifah Koya, seorang ahli jantankuasa PKR Pusat, diangkat menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Tak pernah berlaku Ketua Hakim Negara dipilih daripada orang yang mempunyai political inclination terhadap DAP. Pencen-pencen terus naik pentas bersama DAP. Tak pernah dalam sejarah politik negara, saudara, ketua peguam ataupun peguam negara dilantik daripada orang yang menyokong pertubuhan haram, iaitu peguam kepada Ching Ping, ketua Komunis Melayu. Tetapi ini semua telah berlaku, tuan-tuan. Jadi itu sebab benda ni yang kita akan kupas pada malam ni, saudara. Kerana selagi Datuk Seri Najib yang saya anggap sebagai political prisoner, Datuk Seri Najib ni, tuan-tuan, kita boleh anggap dia sebagai political prisoner. Sebab orang yang sepatutnya yang menerima dana 1.2 bilion, orang yang terima dana 75 juta, yang terima dana 85 juta, yang minta dana 5 juta US dollar, semua tidak diadili di mahkamah, tetapi Datuk Seri Najib seorang saja, tuan-tuan, yang telah dikambing hitamkan. Memang kita tak boleh terima lah, minta maaf cakap. Ini jelas menunjukkan bahawa berlakunya apa yang dipanggil sebagai selective prosecution. Sama juga dengan kes yang melibatkan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia menerima dana sumbangan politik daripada UKSB. Ianya dianggap rasuah. Tetapi bila mana manusia-manusia bernama Mahathir Mohamad, Tan Sri Rahmat, Muhyiddin Yassin, Hishamuddin Tun Muhsin, Khairi Jamaluddin, Syafiq Hamdal, bila mereka menerima dana daripada orang yang sama, tidak pula, tuan-tuan, mereka kata bahawa ianya merupakan rasuah. Mereka anggap ianya sebagai political donation. Jadi, saudara, jihad kita hari ini ialah membebaskan negara ini daripada ketidakadilan, khususnya dalam bidang undang-undang. Ketidakadilan yang jelas yang telah menyebabkan hari ini Datuk Seri Najib dijadikan tahanan politik. Zalim sangat, zalim sekalipun. Biasanya kalau kita lihat di Myanmar, kita lihat junta tentera, walaupun Aung San Suu Kyi merupakan tahanan politik, dia diberikan peluang untuk duduk di rumah, house arrest. Tapi malangnya Datuk Seri Najib bukan hanya tidak diberi peluang untuk duduk untuk dikenakan house arrest, malah mereka ini dengan segera menjatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Najib dengan keadaan tergesa-gesa, sehingga kan
pihak penjara pun tak bersedia untuk menerima kehadiran Datuk Seri Najib kerana ianya dihantar ke Kajang lebih awal daripada sepatutnya keputusan diambil.